إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفاهيم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenalkan kita untuk pada petang ini sama-sama kita dalam mengikuti pengajian kita fiqhul ibadat mengikut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dibukakan pintu ma'rifat, ditanamkan iman dan taqwa, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat syafaat Nabi ditemukan kita dengan Nabi kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian kitab fikih kita telah menyebutkan tentang perkara yang membatalkan wuduk. Dan kita telah mulakan semalam perkara yang membatalkan wuduk ialah apabila keluar sesuatu daripada dua jalan, iaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Nah, kita telah mengatakan bahawa keluar tu semua segala apa pun lah, angin ke ataupun kita katakan iaitu seperti kita katakan air, cair, iaitu buang air kecil ataupun buang air besar, ataupun maaf kata cacing. Kalau budak-budak perut dia ada cacing keluar, cacing kepala dia keluar, batal lah wuduk orang yang keluar cacing tersebut. Dan demikianlah kita telah mengatakan bahawa kalau keluar air mani maka tidak batal wuduk, tapi apa nak buat, ya tak boleh salat kerana dah keluar air mani wajib mandi. Jadi kalau dah wajib mandi, dengan sendiri otomatiknya dia sudah dapat wuduk. Sebagaimana pelajaran kita yang lepas, bahawa kalau kita mandi hadas besar, maka hadas kecil pun terangkat. Sebab hadas besar, dia besar. Jadi segala hadas kecil yang di dalamnya. Jadi dengan sendiri otomatik terangkat hadas kecil. Walaupun tak mengikut tertib. Dan kalau sekiranya dia mandi, lepas dia mandi hadas besar tu, keluar lagi air mani dia yang daripada kemaluannya, saki baki daripada yang awal, maka tak wajiblah dia mandi sekali lagi, ya. Tak wajib dia mandi sekali lagi. Tapi kalau yang keluarnya air mani yang kedua itu sisa-sisa daripada air mani yang pertama, maka batal wuduknya. Dia tak wajib lagi mandi, tapi batal wuduknya. Jadi saat pertama keluar air mani yang pertama kerana persetubuhan atau apa-apa, maka wajib dia mandi. Ya, dan apabila dia dah mandi, dengan sendiri otomatik dia sudah terangkat hadas kecilnya. Mana sudah dalam wuduk. Tapi selepas itu keluar lagi pula dari kemaluannya air maninya. Kerana sisa pada air mani yang awal yang tak selesai keluar. Maka di sini dia tak wajib lagi mandi kerana itu adalah asal daripada yang awal. Dan kita telah mengatakan keluar air mani itu mewajibkan mandi kalaulah sekiranya dia punya air mani dia. Kalau air mani orang lain, seumpama sang isteri yang telah melakukan hubungan dengan suaminya dan kemudian dia mandi, lepas dia mandi keluar air mani, tapi air mani bekas suaminya. Jadi dengan itu tidak wajib dia mandi kerana itu bukan air maninya, tapi air mani suaminya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, petang ini kita menyambung lagi dalam pelajaran kitab fikih kita dengan kita hadiahkan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian pada keluarganya yang kita kasihi dan sahabat-sahabatnya yang kita ridai dan sekalian para ulama-ulama tabi'in dan tabi'in dan para masyayikh kita khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan sekalian para guru-guru kita yang telah menyampaikan agama sampai kepada kita dan sampailah kepada tuan pengarang kitab ini iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim
dan yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Semoga Allah merahmati kedua guru kita yang masih hidup itu di kota Madinah Munawwarah. Semoga panjangkan umur dalam sihat walafiat dan dipeliharai daripada segala perkara yang tak diingini. Dan demikian juga semoga Allah merahmati sekalian para masyayikh kita, guru-guru kita daripada sahabat-sahabat baginda Nabi SAW sampailah ke akhir zaman ini. Semoga Allah tinggikan darjat-darjat mereka dan dilimpahkan barakah ilmu mereka kepada kita dengan niatnya tersebut. Al-hadzniyati wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita muka surat 190, faedah yang kedua. 4 berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihim wa bikum fid darain amin. Faedah kedua, 4 masalah fikih yang terdapat pada seseorang tatkala keluar air mani sedangkan dia dalam keadaan berwuduk. Jadi ada 4 masalah dalam masalah orang yang keluar air mani, ya. Dia sedang di dalam wuduk. Yang pertama, tidak wajib berwuduk setelah mandi dari hadas besar. Hal ini menurut kesepakatan seluruh ulama. Yang seperti kita kata tadilah, kalau dia mandi hadas besar, dengan otomatik dia sudah dapat wuduk, ya. Jadi itu dia punya kesepakatan ijma' ulama. Jadi di sini kadang-kala ustaz, kalau kita mandi habis kita sentuh kemaluan, itu kan membatalkan wuduk. Jadi di sini kita dalam keadaan mandi tidak menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, kerana dalam mazhab Syafi'i menyentuh kemaluan dengan tapak tangan itu membatalkan wuduk. Jadi dia tak membuat perkara yang membatalkan wuduk sewaktu dia mandi. Jadi dia mandi hadas besar dengan niat aku mandi hadas besar kerana Allah, dan kemudian dengan sendirinya lepas dia selesai dengan tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk, dia tidak kentut, tidak buang air besar, tak ada buang air kecil tengah-tengah mandi, maka dia punya wuduk dengan sendiri otomatik dia sudah dapatkan dia. Yang kedua, tidak wajib mengeluarkan kafarah jika bersumpah bahawa dirinya dalam keadaan berwuduk. Jadi orang yang seperti ini sudah mandi hadas besar, dia sudah kira wuduk. Jadi kalau dia bersumpah dengan nama Allah aku dalam wuduk, maka dia tak wajib bayar kafarah. Makna dia bukan bohong, memang benar dia dalam wuduk. Dan yang ketiga, jika seorang berkata barang siapa dalam keadaan berwuduk, maka dia akan dapat hadiah. Maka orang yang dalam wuduk, iaitu kerana mandi hadas besar, dan dengan secara otomatik memang dia dapat wuduk, dia boleh mendapatkan hadiah tersebut. Dan masalah keempat dalam masalah taklik. Taklik itu menggabungkan satu masalah dengan masalah yang lain. Umpamanya, Umar berkata, jika Zaid dalam keadaan berwuduk, maka budak milikku, budak itu mana hambaku, akan aku merdekakan. Maka dalam masalah ini, budak milik Umar menjadi merdeka. Misal katalah, ada 2 orang, satu nama Zaid, satu nama Umar. Umar pun berkata, kalau betullah Zaid ini berwuduk, sedangkan dia mandi hadas besar. Kemudian dengan secara otomatik kita kata dia dalam wuduk. Maka Umar berkata, kalau betul Zaid ini dalam wuduk, hamba aku merdeka. Maka memang jadilah hamba Umar ni merdeka. Kerana memang Zaid dalam wuduk, walaupun dengan mandi hadas besar, tanpa dia cuci tangan, cuci muka dengan tertib, tapi dia sudah dikira dapat wuduk. Ya, faedah yang ketiga. Pada 8 masalah, air mani tidak membatalkan wuduk, akan tetapi menjadikan wajib mandi. Keluar air mani tapi tak batal wuduk. Ada 8 masalah. Pertama, jika keluar dengan cara memandang. Jadi dia memandang wanita, nafsu dia naik, kemudian keluar air mani. Wajib dia mandi, tapi wuduk tak batal. Yang kedua, jika keluar dengan cara berfikir, macam tu dia berkhayal, keluar air mani, maka dengan itu wajib dia mandi, tapi tidak batal wuduk. Yang ketiga, jika keluar dengan cara tertidur dalam posisi duduk. Dia duduk, mantap, dia tidur, kemudian dia mimpi bidadari, dia pun keluar air mani, maka dia wajib mandi, tapi wuduk tak batal. Yang keempat, jika keluar dengan cara bersetubuh dengan memakai penghalang. Jadi kalau dia bersetubuh dengan dia memakai penghalang. Macam mana penghalang? Umpama dia pakai kondom.
Ya, dia tu menjadi kemaluan dia tu tak kulitnya tak kena pada kulit isterinya. Dan badannya pun tak kena pada badan kulit isterinya. Ini perkara yang tak masuk akal lah. Tapi kalaulah berlaku demikian, maka keluarlah air mani tapi dia tak batal wuduk. Jika yang kelima, jika keluar dengan cara berhubungan di kemaluan lelaki. Maaflah, iaitu dia melakukan homoseks. Lelaki tak batal wuduk tapi dia melakukan hubungan, iaitu homoseks. Maka sini dia keluar air mani. Dia wajib mandi tapi tak batal wuduk. Tapi hukumnya haram ya perbuatan demikian. Yang keenam, jika keluar dengan cara berhubungan dengan haiwan. Na'udzubillah. Dia melakukan hubungan jima dengan haiwan. Itu tak batal wuduk tetapi haram dan juga wajib dia mandi. Yang ketujuh, jika keluar dengan cara berhubungan dengan perempuan yang belum baligh. Jadi kalau anak-anak perempuan yang belum baligh tak batal wuduk kalau orang lelaki itu sentuh. Tetapi dia melakukan hubungan, dia tak batal wuduk walaupun dia pegang budak perempuan tu, tetapi dengan dia melakukan hubungan maka dia wajib mandi. Yang ke-8, jika keluar dengan cara berhubungan dengan perempuan yang mahram. Na'udzubillah. Dia melakukan hubungan dengan adik dia. Adik dia dengan adik dia tak batal wuduk, tapi dia melakukan hubungan dengan adik dia, maka wajib dia mandi tapi tak batal wuduk. Itulah dia beberapa masalah, 8 masalah yang di mana wajib mandi tapi tak batal wuduk. Itu semua perkara yang dipikirkan, tapi ialah perkara-perkara itu adanya haram seperti yang kita dah sebut tadi ya. Tetapi itu adalah perkara yang tak membatalkan wuduk. Teka-teki, iaitu kita tinggalkan teka-teki itu. Perkara yang kedua yang dapat membatalkan wuduk adalah hilangnya akal. Akal fikiran kerana satu dari 4 sebab. Jadi hilang akal membatalkan wuduk. Di antara sebab-sebab yang menjadikan orang itu hilang akal ada 4. Pertama, kerana penyakit gila. Meskipun sesaat, macam orang gila babi lah, na'udzubillah ya. Walaupun 1 detik saja dia gila dalam keadaan dia hilang akal dia, maka batal wuduknya. Hal ini tidak dapat terjadi pada golongan para nabi. Jadi nabi-nabi tidak akan berlaku gila. Allah pelihara mereka ya. Ada pun pengertian gila, hilangnya kemampuan dari hati dengan masih berterdapatnya kekuatan. Hilang kemampuan dari hati, maknanya hati dia tu tak boleh kontrol diri dia. Ya, dia buat sesuatu yang hati dia ataupun akal dia tu tak berfungsi. Walaupun dia ada kekuatan, dia boleh berjalan, boleh berlari, boleh bertumbuk pun ya, tapi dia dalam keadaan gila ya. Dan gerakan pada anggota tubuh. Yang kedua, pengsan. Pengsan kita knockout lah ya, blackout ya. Meskipun sesaat walaupun sedetik pun dia pengsan, hilang akal dia. Maka batal wuduknya kecuali jika terjadi pada para nabi. Pengsan boleh berlaku pada nabi-nabi. Ya, pengsan, nabi itu pengsan. Dalam keadaan mendapat wahyu pun kadang-kadang nabi kita pun pengsan juga. Ya, maka tidak membatalkan wuduk. Tapi nabi-nabi pengsannya tidak batalkan wuduk. Tapi kalau sekiranya kita manusia biasa, pengsan tu batal wuduk. Ya. Ada pun pengertian pengsan di muka surat 193. Hilangnya kemampuan dari hati dan terputusnya kekuatan. Dia ada beza dengan gila. Gila hilang kekuatan, kuasa hati. Hati dia tak dapat bertindak. Tapi ada kekuatan, dia boleh lari, boleh bertumbuk, boleh gaduh. Tapi dia gila. Tapi kalau pingsan, kedua-dua hilang. Hilang kekuatan hati, makna hati dia tu tak boleh kontrol. Dan juga kekuatan dia pun hilang. Makna dia pingsan, dia tak sedar diri. Tak boleh bergerak. Ya. Mabuk. Yang ketiga yang jadi sebab orang tu gila ialah mabuk. Meskipun disengaja atau tidak. Dia ambil dada, dia minum arak, dia sengaja. Ataupun dia tak sengaja. Dia kepala dia mabuk, dia high blood ya, dia punya ataupun low blood. Jadi dia akal dia atau fikiran dia sudah dikuasai oleh keadaan sakit dia tu. Walaupun sesaat, maka batal wuduknya. Ada pengertian mabuk, kerosakan pada akal fikiran yang disertai dengan kekacauan pada pembicaraan. Akal dia tu sudah bercelaru, dia tak dapat berfikir, dan kemudian dia punya, kita katakan, dan disertai dengan kekacauan pada pembicaraan. Bercakap pun dia tak boleh nak bercakap dengan betul. Itu orang yang mabuk lah ya.
Yang keenam, yang keempat, sebab yang membawakan orang tu hilang akal ialah tidur. Tidur meskipun sesaat, maka batal wuduknya kecuali tidurnya para Nabi. Tidur para Nabi itu tak batal wuduk. Kenapa Ustaz? Sebab para Nabi itu tidur pada zahir, hati mereka tak tidur. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, adakah kau witir, solat witir sebelum tidur ataupun selepas bangun daripada tidur waktu tahajud?" Dan Nabi SAW menjawab, "Tanamu aynaya wala yanamu qalbi." Mata aku tidur, tapi hati aku tidak tidur. Jadi sini menunjukkan para Nabi itu sentiasa hati dia berzikir pada Allah. Jadi para Nabi kalau tidur, dia tak batal wuduk. Sebab tidur itu zahir, tapi hakikatnya hati dia masih sedar dan jaga. Kalau kita, bila kita tidur, dua-dua out. Zahir kita pun out, kita punya batin kita pun out terus, tak ingat apa lagi. Itu kita, jadi batal wuduk kita. Jadi di sini, walaupun tidurnya sesaat, walau sedetik pun kalau kita tidur, maka batal. Jadi apakah tidur itu yang menjadikan, apa tu makna tidur yang dikatakan batal? Gas angin yang datang dari arah otak sehingga menutup mata dan sampai ke hati, dan jika tidak sampai ke hati maka dinamakan ngantuk. Gas, satu gas yang keluar dari otak kita tutup mata kita. Mata kita tak boleh nak buka. Dan tutup hati kita. Hati kita pun lenyap. Maksud lenyap tu maknanya tak sedar. Maka itulah tidur. Tapi kalau dia tak tutup hati, dia cuma tutup mata saja, ngantuk. Tetapi hati dia masih lagi sedar, segar. Dia boleh dengar orang berbual tapi tak tahu apa orang berbual. Maka itu namanya ngantuk. Ngantuk dia tidak batal wuduk. Yang batal wuduk ialah tidur yang kedua-dua, mata dia pun dan juga hati dia terus lenyap. Tak tahu apa yang berlaku di keliling dia. Maka itu yang dinamakan dia tidur yang membatalkan, iaitu apabila dia tidur, mata dia tutup dengan sepenuhnya, dan juga dia punya hati dia tu terus tak sedar, itulah dia tuan-tuan, Baiklah, faedah yang pertama, tertidur dapat membatalkan wuduk kecuali jika telah terpenuhi 4 syarat. Maka tidak membatalkan wuduk. Jadi tidur yang tak membatalkan wuduk jika dia tak sempurna salah satu 4 syarat, jadi 4 syarat ini kalau dipenuhi barulah batal wuduk. Apa tu 4 syarat itu? Pertama, menetapkan pantatnya atau ponggongnya di tanah. Makna ponggongnya itu tetap. Tertidur dapat membatalkan wuduk kecuali jika telah terpenuhi 4 syarat. Kalau tak dipenuhi maka tidak membatalkan wuduk, Jadi syarat pertama, ponggong dia tetap. Tertidur dapat membatalkan wuduk kecuali jika telah terpenuhi 4 syarat, maka tidak batal wuduk. Jadi saya nak sebutkan ni pun kena betul sikit, Makna tidur membatalkan wuduk. Tetapi kalaulah sekiranya kita memenuhi 4 syarat ini kita ada pada diri kita, kita tidur, tak batal wuduk. Apa tu 4 syarat? Kalau ada pada orang yang tidur tak batal wuduk. Tadi kita dah sebut tidur membatalkan wuduk. Tapi kalau ada 4 syarat ini, tidur kita tak batal wuduk. Yang pertama, bila ponggong kita tu tidurnya tetap. Ponggong tetap tu macam mana? Kita duduk bersila, dan dengan itu ponggong kita, lemak di kiri kanan ponggong tu menetap atas tempat duduk kita. Jadi dengan itu, dia punya lubang dubur dia tertutup. Jadi tak mungkin, mustahil kalau ada angin nak keluar atau kentut, dia tak boleh kentut. Jadi kalau sekiranya ada orang nak kentut, dia cuba duduk. Dia duduk, terus kentut dia hilang. Tak boleh nak keluar. Sebab pagar dah tutup. Itu yang pertama. Itu syarat pertama. Belum lagi komplit.
Yang kedua, ukuran badannya sedang, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Kalau kurus sangat, dia punya punggung dia tu tidak menahan lubang dubur dia keluar angin. Sebab kurus sangat, lemak sikit sangat, kering. Orang kata keding saja, ya. Atau terlalu gemuk sangat. Terlalu gemuk sangat, maaf kata, lubang dubur dia tu mungkin ada saluran boleh keluar kerana badan dia besar. Allahu alam, kita pun tak tahu. Sebab benda ni semua melalui pengalaman. Kalau orang yang badan besar dia tahulah, ya. Tapi ini kita pun tak boleh nak cakap. Yang ketiga, terbangun dari tidur dalam posisi yang tidak membatalkan wudu. Posisi yang membatalkan wudu iaitu kalau punggung dia tidak tetap, ya. Umpamanya dia duduk dalam bas. Dia duduk tu punggung tetap, ya. Kemudian bila bas emergency brake, dia pun terangkat punggung dia. Dia pun tersedar. Bila terangkat punggung dia tu, itu sudah tak tetap. Mungkin, tak mustahil, masa terangkat punggung dia, baru dia tersedar. Jadi masa tu mungkin angin keluar. Jadi sebab tu di sini, terbangun dari tidur dalam posisi yang tidak membatalkan wudu. Iaitu kalau dia tersedar pun, punggung dia masih tetap lagi. Kalau punggung dia sudah terangkat, itu maknanya tak mustahil mungkin keluar angin. Sebab tu di situ, itu boleh menjadikan batal wudu. Yang keempat, syarat keempat, tidak mendapat khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas keluarnya sesuatu dari kemaluannya tatkala tertidur. Ini kalau zaman Nabi lah. Dia tertidur, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kau punya wudu masih lagi ada. Tak ada, don't worry. Walaupun dia tidur tu dalam keadaan yang tak tetap punggung, tapi Nabi tak mengatakan, wudu kau dah batal, tak ada. Jadi itu zaman Nabi itu kita tak boleh, orang kata dah tak boleh apply lagi lah, tak boleh kita gunakan lagi untuk nombor 4 tu. Jadi kesimpulan ringan yang biasa disebut oleh kitab-kitab fikih, tidur yang tetap punggung tidak membatalkan wudu. Itu biasa kita tak fikir. Yang lain disebutkannya. Memanglah tempat kitab ni dia terperinci sikit, tapi kalau kita tengok balik asalnya pada satu juga. Tidur yang punggungnya tetap tidak batalkan wudu. Jadi dia duduk, misal kata duduk dalam masjid. Dalam masjid dia duduk bersila, punggung tetap. Tiba-tiba azan, nak semayang. Semayang dia. Tak ambil wudu. Tak, wudu aku tak batal. Jadi tu dia punya hukum dia, ya. Begitu juga kalau kita tidur dalam bas lah, ya. Bas dia goyang. Bas goyang, dia badan goyang tapi punggung tak terangkat. Ya. Bila punggung terangkat, bila dia emergency brake, kita pun terangkat. Terbangun, punggung kita pun ternaik dari tempat duduk kita. Itu kemungkinan ada mungkin keluar angin pada saat tersebut yang kita tak perasan. Jadi itu boleh menjadikan batal wudu kita. Baik. Kita buka di muka surat sebelah pula, muka surat 194. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuh, maka wudunya menjadi batal. Jadi salah satu syarat. Jadi kita simpulkan satu syarat saja, iaitu jika tidur duduk dengan punggung yang tetap, tidak batal wudu. Walaupun dia mimpi macam mana pun, dia tak sedar diri pun, ya. Jadi di sini tidur yang dikatakan tidur yang membatalkan tu kalau tidur yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Kalau tidur yang ngantuk-ngantuk saja, maka inilah faedah yang kedua. Jika ragu apakah tertidur atau hanya ngantuk. Kita dah sebut tadi, bezanya tidur dengan ngantuk. Bezanya tidur dengan ngantuk. Tidur artinya mata dia tidur, hati dia pun tidur. Maknanya tak tahu apa pun yang berlaku di kiri kanan dia. Macam orang matilah, ya. Orang jalan, orang bercakap, dia tak tahu apa pun. Itu tidur. Itu nama tidur yang nyenyak lah. Kalaulah sekiranya dia tidur tapi dia tidak nyenyak, umpama dia tidur tapi dia dengar orang berbual, dia dengar orang berjalan, tapi tak tahulah siapa cakap tu, siapa berbual, apa dia berbual pun tak tahu, tapi dengar, dia dengar.
maka itu namanya ngantuk, bukan tidur yang nyenyak. Tidur tapi tidur macam mamai lah. Kita katakan ngantuk. Jadi sini Tuan Pengarang kita sebut, jika ragu apakah tertidur atau hanya ngantuk, maka hukum wuduknya adalah tidak menjadi batal. Jadi kalau kita kata mengantuk, tak batal. Tidur yang nyenyak batal. Tapi dia was-was. Aku ni tidur ke atau aku mengantuk? Dia was-was. Jawapan kita, kalau dia was-was, hukumnya tidak batal. Sebab pada hukum asal, dia tidak tidur. Ya, pada hukum asal, dia masih sedar. Itu dia. Jadi perbezaan tidur ngantuk adalah sebagai berikut. Ini nak datang ke perbezaan dia. Jika tidak dapat mendengar suara orang yang sedang berbicara, maka dinamakan tidur. Dan hal ini membatalkan wuduk. Jika masih dapat mendengar suara orang yang berbicara, meskipun tidak jelas pokok pembicaraannya, maka dinamakan ngantuk dan hal ini tidak membatalkan wuduk. Itulah dia tuan-tuan. Jadi itu ada dia punya perbezaan dia. Ya. Kalau sekiranya dia dengar suara orang berbual, ya, tapi tak faham, tapi dia dengar, itu namanya ngantuk, dan mengantuk tidak membatalkan wuduk. Faedah yang ketiga, pengertian akal fikiran. Ini dan ilmu dan akal fikiran. Ini tambahan sajalah, ya. Antara bezanya akal dengan fikiran, ya. Jadi itu kita skip ajalah. Kita pun tidak perlu masuk ke dalam bab itu, sebab dia tak masuklah dalam bab masalah batal wuduk dan sebagainya, ya. Dan kita pergilah lompat pada muka surat 196. Perkara yang ketiga yang dapat membatalkan wuduk adalah persentuhan kulit antara laki-laki dan wanita. Allahu a'lam. Kita berhenti yang ketiga lah, ya. Jadi itu kita punya tempat kita berhenti, ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, begitulah dia Sayyidatina Aminah, ibunda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap malam daripada 1 Rabiul Awal sehinggalah pada malam yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Sayyidatina Aminah didatangi dengan beberapa alamat dan tanda, ya. Jadi dengan itu, apakah dia alamat tanda itu? Ya, semalam kita dah sebutkan, ya. Sayyidatina Aminah, di mana beliau telah didatangi oleh suara yang menyebutkan, ya Aminah, sesungguhnya engkau ni akan mendapatkan anugerah yang besar daripada Allah Ta'ala. Jadi Sayyidatina Aminah dapat anugerah yang besar itu ialah dengan kelahiran baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam yang kelima semalam yang kita sebut, iaitu Sayyidatina Aminah mimpi Nabi Ibrahim AS yang datang bertemu dengannya. Ya, jadi begitulah Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan anak yang dikandung oleh Sayyidatina Aminah dengan didatangi oleh datuknya, iaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah datuk noyang Nabi, bukan datuk direct datuk Nabi Abdul Muttalib, tapi datuk noyangnya sampai pada Nabi Ismail, dan bapaknya Nabi Ismail AS ialah Nabi Ibrahim AS. Dan pada malam yang ke-6, hari ini hari kelima Rabiul Awal. Malam ini ialah malam yang ke-6 malam Rabiul Awal. 6 malam ke-6 Rabiul Awal. Apakah yang dialami oleh Sayyidatina Aminah? Maka pada malam yang ke-6, cahaya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh ibunya, iaitu Sayyidatina Aminah melihat cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi alam semesta. Masya Allah. Seluruh alam. Bukan kita kata di negeri Mekah saja. Bahkan seluruh alam, cahaya langit semua terang menerang seluruhnya. Subhanallah. Memanglah Nabi kita datang membawa nur, membawa cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi itulah dia pada malam yang ke-6, ya. Itulah kebesaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Sayyidatina Aminah, dia melihat segala, kita katakan perkara yang berlaku pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini apakah Sayyidatina Aminah tak tahu yang dia mengandung anaknya itu ialah seorang Nabi? Dia tahu, bahkan sudah pun diberitahu kepada dia. Jadi dengan sebab itulah sini sebahagian daripada orang yang mengatakan
ibu Nabi ni bukan Islam, ibu Nabi masuk neraka, astaghfirullahalazim. Ya, kata-kata yang sungguh menyakitkan hati ya. Kalau orang kata pada mak bapak kita pun kita tak dapat terima, bagaimana lagi dikatakan pula kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita menyambung lagi dalam kita punya penyampaian dalam kitab Dibai, Maulid Dibai, di mana kita telah sampai di muka suratnya ke-46 ya. 49 maaf ya. Pokok pernah memberi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi muka surat 48 ya. Muka surat 48 saya nak sebut kat situ. Berkata Al-Imam Ahmad Ad-Dibai rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Pokok pernah memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu pernah berkata-kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah saya sebutkan semalam. Tunggul ni maknanya batang kayu pokok kurma. Senangnya batang pokok kurma. Pernah menangis. Jadi dalam Masjid Nabawi ini ada satu batang pokok kurma yang dibuatkan sebagai tiang dan terletaknya tu di tepi mimbar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal sebelum ada mimbar, Nabi bila berkhutbah, Nabi bersandar di batang pokok kurma tu. Nabi bersandar padanya. Tetapi seorang sahabat telah membuatkan mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik mimbar 3 anak tangga. Jadi bila Nabi naik atas mimbar tu beri khutbah atas mimbar, terdengar sepenuh-penuhnya dalam masjid itu mendengar suara seorang budak yang menangis. Dan semua orang terkejut. Budak mana yang nangis ni? Maka bila diselidik-selidik, rupanya suara tu datang daripada batang pokok kurma yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersandar kepadanya. Allahu Akbar. Jadi, kenapa dia nangis? Kerana setiap kali Nabi khutbah, Nabi sandar kepada dia. Iaitu Jumaat yang lepas. Jumaat ini pula Nabi naik atas mimbar, Nabi tak bersandar pada dia. Dia terasa diri dia terlepas, terpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana dia rasa diri terpisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa sedih dan sayunya, maka dia pun menangis sekuat-kuatnya. Batang pokok kurma yang sudah mati, kita kata. Yalah dah matilah, dah tanggal daripada akar-akar dia. Boleh hidup dan menangis. Sehingga Nabi SAW pun turun daripada mimbar. Nabi pun pujuk dia. Nabi kata, berhentilah kau dari nangis. Akan aku kekalkan kau di sini. Iaitu, dikekalkan dia. Dan dengan itu, batang pokok kurma ini ditanamkan di bawah tempat Nabi jadi imam. Jadi kekal dekat situ. Itulah dia. Jadi pokok kurma ini batang pokok kurma yang sudah tak ada lagi roh, dah tak ada nyawa, tapi masih lagi hidup. Hidup dia dapat menangis. Dan kalaulah kita lihat hati kita sekarang ni, kita dengan Rasulullah dah lah tak pernah jumpa. Nah, sekarang kita dah lama tak pernah pergi ziarah makam Nabi. Ataupun kita ziarah dah setahun dulu, 2 tahun dulu. Ataupun tak pernah bertemu. Apakah tak rasa kita rindu pada Nabi SAW? Apakah tak rasa kita terpisah dari Nabi SAW? Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Andai kata hari ini bila kita sebut nama Nabi SAW, tak rasa pun dalam hati kita akan rindu, kasih, cinta dan asyik pada Nabi SAW, maka percayalah hati kita ni lebih keras daripada batang pokok kurma itu. Allah. Itulah hakikatnya. Sebab tu bila kita baca selawat Nabi SAW, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Kita rasakan kehadiran Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah hidup berada bersama-sama kita. Itulah perasaan yang kita nak bawa tuan-tuan dan puan-puan ya. Sewaktu kita memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Nabi dah wafat 1400 tahun. Bukan Nabi dah wafat, hati kau yang dah mati. Hati kau sudah tak rasa lagi jiwa kau tu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itulah dia. Tunggul pernah menangis.
menangis-nangis seperti seorang baby, seperti seorang anak, ya, mengadu kepada Nabi. Dan keberkatan kedua belah tangannya nyata pada makanan dan minuman. Nabi SAW memang berkat, ya. Baginda Nabi pernah juga satu masa didatang oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian datang satu orang bawa satu jug air. Abu Hurairah tengok, alhamdulillah ada peluang ni aku minum ini susu ni. Air itu susu lah. Nabi SAW kata, Abu Hurairah pergi panggil orang kat dalam masjid, Ahlus Sufah, orang-orang fakir miskin dalam masjid, ada 70 orang, mai datang ajak dia. Kemudian Abu Hurairah kata, alamak, habislah peluang aku. Kemudian Abu Hurairah diperintahkan Nabi untuk jadi orang yang tukang bawa, bagi orang yang minum. Orang yang minum. Semua orang minum. Kemudian minum lagi sampai puas. Minum lagi. 70 orang minum daripada satu jug air. Dan kemudian dah akhir sekali Nabi kata, ya Abu Hurairah, minum kau. Dia pun minum sepuas-puasnya. Air susu tu tak habis. Satu jug air saja. Subhanallah. Keberkahan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Banyaklah kisah tu, kalau kita nak ceritakan satu persatu tu memang banyak berlaku, ya. Hatinya tidak pernah lalai dan tak pernah tidur. Itulah hati kita, hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sentiasa menjaga khidmat ibadat kepada Allah. Sentiasa ingat pada Allah, zikir pada Allah. Jika ia diganggu, ia memaafkan dan tidak bertindak balas. Nabi SAW, orang katalah, hina dia, ya, orang lempar batulah pada dia, orang tariklah dia punya sal dia tu. Satu orang Yahudi, dia datang, dia tarik sal Nabi ni yang terlilit dekat leher Nabi sampai berbelai merah leher Nabi. Jadi Sayyidina Umar sudah rasa nak pancung kepala orang ni. Yahudi kata, ya Muhammad, hutang yang kau ada hutang aku tu bayar sekarang. Jadi Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, izinkan aku pancung kepala Yahudi ni. Nabi kata, jangan. Patut kau kata pada aku, bayarkan hutang dia. Jadi Nabi SAW tidak memarahi Yahudi itu, walaupun sudah merah leher Nabi itu. Jadi orang Yahudi ni sebenarnya dia nak test Nabi. Yahudi namanya Zaid. Zaid ni seorang pendeta Yahudi. Dalam kitab dia atau kitab suci dia, bahawa menceritakan sifat Nabi akhir zaman ni ialah antaranya bila dia dimusuhi, dia tak bertindak balas. Ya, kalau sekiranya dia dimusuhi, dia memberikan kemaafan, dia balas dengan kelembutan. Jadi Zaid ini pendeta Yahudi nak test Nabi. Betul tak dia ni seorang Nabi? Dia buat kasar dengan Nabi. Tapi Nabi tak balas dia. Dan Nabi berikan. Nabi kata pada Sayyidina Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambillah sebanyak mana yang aku hutang dia, dan tambahkan lagi 20 gantang lagi gandum untuk dia. Kenapa? Kerana engkau telah berlaku kasar kepada si Yahudi. Masya Allah. Yahudi ni pun kata pada Umar, kau tahu tak siapa aku? Akulah Zaid, pendeta Yahudi. Aku telah baca dalam kitab aku bahawa Nabi akhir zaman ni, dia seorang yang pemaaf dan seorang yang pelembut dan tidak membalasi apa orang buat jahat pada dia. Allah tu. Ini sifat Nabi kita, tuan-tuan. Kita pun tak mampu buat macam tu. Tapi kalau buat lebih baiklah. Itu yang lebih bagus. Tapi itulah dia, ya. Nabi tidak dia bertindak balas pada orang yang melakukan kejahatan pada dirinya. Tapi kalau orang melakukan pelanggaran kepada hukum agama Allah, Nabi lah orang pertama yang akan menuntut hukumnya. Itu jangan. Hukum agama Allah, no compromise. Tapi kalau untuk diri Nabi, Nabi maafkan, ya. Jika dia berkelahi, dia diam dan tidak menjawab. Orang ajak bertengkar, Nabi tak mau bertengkar. Nabi tak jawab, Nabi ignore saja, tinggalkan. Jadi kita pun macam tu. Jangan kita ikutkan perasaan. Orang tu maki, kita maki. Orang tu lain cakap kita cakap balik. Sebenarnya tak guna. Orang yang tengah marah, kalau kita balas dia, dia tak akan dapat terima. Walaupun kita di pihak yang benar. Jadi kalau macam tu, lebih baik kita tinggalkan dia. Macam tu juga kita suami isteri. Bila isteri marah-marah, suami kata, kau ni silap, kau tak betul ni macam ni. Tak guna, sebab isteri tengah marah. Dia tak boleh terima cakap suami.
Sebaliknya begitu juga. Kalau suami itu tengah marah, isteri kata, bang silap ni. Saya dah cakap macam ni. Tak guna juga. Biar dia lepaskan dia punya marah. Volcano tu, biar dia meletup. Dia keluarkan lava-lava dia. Tengah dia keluar lava tu, kita nak tahan dia tak boleh. Ya, jadi kita tinggalkan dia. Biar dia keluarkan lava-lava dia. Bila dah keluar lava-lava dia, maka barulah kita dah tenang. Kita tanya, betul ke kau nak bercerai dengan aku? Kau nak berpisah pada aku? Jadi sudah tentulah jawapan tidak kan? Dan begitulah Allah Ta'ala mengatakan, aku Allah mengangkat dia ke martabat yang paling mulia dalam satu angkatan yang tidak pernah didapati sebelumnya atau sesudahnya. Iaitu Nabi kita dibawa kepada Isra' Mi'raj. Pada malam Isra' Mi'raj diangkatkan ke tempat yang paling tinggi, yang tak pernah siapa pun daripada makhluk Allah sampai ke saya. Dalam satu perarakan malaikat yang mengatasi segala perarakan. Malaikat semua berkerumun menyambut Nabi SAW di ketujuh-tujuh langit. Hingga apabila dia berlepas dan berpisah dari dua alam sehingga dekat sekali, sekadar antara dua busar panah. Mana Nabi berpisah pada dua alam, bumi dan langit. Nabi berpisah bumi langit, kerana Nabi terus naik ke langit pertama, terus kedua, ketiga sampai ke Arash ataupun Sidratul Muntaha. Sehinggalah sampai dekat pada Allah Ta'ala. Iaitu seperti dua busar panah. Jadi dua busar panah tu, ya, antara dua busar panah. Dekatlah. Allah Ta'ala tu ada kat atas ke Ustaz? Kat Sidratul Muntaha? Bukan itu maksudnya. Sebenarnya Allah Ta'ala bawa Nabi ke atas Sidratul Muntaha itu nak menunjukkan tinggi darjat Nabi SAW. Habis Ustaz ni Allah Ta'ala kata sedekatnya seperti antara dua busar panah. Bukan Allah Ta'ala berbentuk, berjisim, bertubuh badan. Tidak. Tapi itu nak menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu mendekatkan Nabi kita ke tempat sehinggalah dia tempat yang tertinggi yang tak didapatkan oleh sesiapa. Itu maksudnya. Ketika itu akulah yang menjadi kawan yang berkata dengannya, iaitu Nabi SAW berbicara pada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala berbicara pada Nabi SAW. Tapi bukanlah kita kata Allah berbentuk rupa yang digambarkan oleh akal kita. Tidak. Ya, Maha Suci Allah. Tapi apakah Nabi kita melihat Allah Ta'ala pada malam Isra' Mi'raj? Itu memang ada pembahasan ulama. Ya, ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Wallahu alam, itu pembahasan yang lain. Kemudian aku kembalikan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian aku kembalikan daripada Arash, ya, sebelum sejuk tempat tidurnya setelah ia mendapat apa yang dikendakinya. Jadi Allah kembalikan Nabi SAW ke tempat tidurnya. Daripada Arash, daripada kita katakan Sidratul Muntaha, turun ke Baitul Maqdis sampai balik ke Mekah. Sebelum tempat tidurnya jadi sejuk. Jadi Nabi SAW daripada Mekah, daripada rumah Ummu Hani, tempat di mana Nabi berbaring sebelum nak berangkat ke Baitul Maqdis. Jadi bila Nabi balik, tempat baring Nabi tu masih hangat-hangat lagi. Masih hangat-hangat lagi. Ustaz, dah berapa jam dah Nabi pergi? Ya, itulah kita kata berapa jam. Tapi sebenarnya di seluruh peristiwa Isra' Mi'raj yang begitu jauh Nabi pergi, hanya dalam beberapa second saja. Sehingga ke tempat tidur Nabi tu masih hangat-hangat. Macam kita lah, tengah-tengah malam kita bangun tidur, kita ke toilet, kemudian balik tempat tidur kita, masih panas lagi tempat baring kita. Itulah dia masa yang tempoh begitu singkat, tapi perjalanan yang begitu jauh. Ini namanya mukjizat, satu perkara yang luar biasa. Maka ingatlah ketika bumi Taibah, iaitu kota Madinah, mendapat kemuliaannya dengan ketibaan Nabi SAW. Maka datanglah mendapatkannya segala jiwa orang yang cintakan Nabi dengan berjalan kaki dan berkenderaan. Jadi orang-orang pun, ya, bila datang Nabi SAW ke kota Madinah, semua orang datang berduyun-duyun untuk datang ziarah pada kekasih Allah Rasulullah SAW. Maka dengan itu mereka datang dengan naik unta, mereka datang berjalan kaki, dan dengan itu Al-Imam Ahmad Ad-Dibai mendatangkan syair Salatullahi malahat kawakib. Mari kita ikuti bacaan selawat ini, ya. Kita baca selawat ini, kita tak perlu berdirilah, ya. Kita boleh duduk juga, ya.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. صلاة الله ما لاحت كواكب الأحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. حدا حدي سرى باسم الحبائب فهز السكر أعطاف الركائب. صلاة الله ما لاحت كواكب الأحمد خير من ركب النجائب. ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب. فذع جزم الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. فهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. صلاة الله ما لاحت كواكب الأحمد خير من ركب النجائب. فهم طربا فأما هذا العقيق بدا وهذه كباب الحي لاحت والمضارب. وتلك الكبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب. وقد صح الرضا ودنا التلاكي وقد جاء الهنا من كل جانب. صلاة الله ما لاحت كواكب الأحمد خير من ركب النجائب. فكل النفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب. تملي بالحبيب بكل قاصد فقد حصل الهنا والضد غائب. صلاة الله ما لاحت كواكب الأحمد خير من ركب النجائب. نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. فلو أن سعينا كل حين على الأحداق لا فوق النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. ولو أن عملنا
كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور كواكب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب تعم الآل والأصحاب ترا جميعهم وعيد راتاه الأطائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Hakim yang telah menyambungkan bacaan salatullah. Itu salatullah itu kalau kita baca maknanya mengesahkan unta-unta yang membawa kekasih-kekasih Allah untuk bertemu ke kota Madinah menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung bacaan dia pada esok hari insyaAllah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita petang ini. Mohon maaf banyak-banyak apa-apa kekurangan daripada pihak saya. Kalau ada penyampaian yang kurang enak didengar ataupun kesilapan, semua itu pada kelemahan diri sendiri. Dan tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang telah order kitab fikir sedang diedarkan kepada yang telah order. Dan kalau mereka yang masih berminat nak order, masih ada lagi saki-baki sedikit, boleh order melalui online ya. Dan mereka yang belum dapat lagi link Telegram channel TM Fauzi, bolehlah minta kepada saya melalui message FB. InsyaAllah saya akan berikan. Kerana semua apa-apa kita punya program, kita akan masukkan ke dalam link tersebut. Dan demikian juga mana derma-derma yang tuan-tuan beri untuk fakir miskin dan juga untuk pembangunan madrasah, kita telah masukkan juga gambar-gambarnya. Tuan-tuan boleh lihat dalam channel Ustaz TM Fauzi, iaitu dalam Telegram ya. Dan demikian juga tuan-tuan, kami masih lagi menerima kalau mereka yang sudi untuk bersama-sama kita membantu membangunkan 3 buah madrasah di Kemboja, sebuah masyarakat Islam kita yang lemah, yang daif, dan juga membantu orang fakir miskin yang di mana sekarang ini mereka tertimpa dengan musim banjir ya. Boleh lihat dalam Telegram tu ada gambarnya keadaan mereka di sana. Dan demikian juga kami masih menerima kalau ada yang nak membantu untuk pembangunan masjid ataupun kita katakan zakat, insya-Allah kita akan sampaikan. Baik tuan-tuan, sampai saja insya-Allah malam ini ada pengajian kita Al-Hikam di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris Singapura jam 9 malam ya. Dan insya-Allah jangan lupa besok malam akan ada forum Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran pos TKI pada jam 8.30 malam. Besok hari Jumaat 23 hari bulan. Dan pada hari Sabtunya 24 hari bulan akan ada forum Maulidin Nabi anjuran Masjid Hasanah ya pada jam 8.30 malam juga. Dan insya-Allah pada hari Ahadnya 25 hari bulan akan ada Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam anjuran Masjid Maidin Kembangan Singapura. Jadi semua rancangan itu kami telah masukkan dalam Telegram. Tuan-tuan boleh lihat dan tuan-tuan insya-Allah boleh ikuti melalui FB TM Fauzi Travel insya-Allah. Sekian saja, sama-sama kita akhiri dengan baca istighfar. As-Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar wa azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar wa azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar wa azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar wa azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar wa azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar wa azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar wa azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar wa azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar wa azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil habib ala aliyil qadar wa azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.